Belanjawan 2021 yang amat dinanti-nantikan semua pihak adalah pembelanjaan negara yang paling mencabar untuk digubal. Ia umpama talian hayat untuk rakyat meneruskan kehidupan, khususnya golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengeluaran simpanan akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, bantuan tunai dan lanjutan moratorium pinjaman antara yang lantang disuarakan. Menjelang pembentangan esok, Raza Shazani Mohamad menyelami luahan dan keluh kesah rakyat dalam segenap peringkat. Sebagai seorang pelajar IPT, harapan saya dalam Belanjawan Negara 2021 adalah seperti untuk meningkatkan peratusan peruntukan kepada institusi pengajian tinggi, terutamanya universiti awam. Itu adalah agar pihak kerajaan dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ini kerana golongan belia pada hari ini masih ramai yang menganggur. Saya minta pihak kerajaan meneruskan usaha membantu pesara-pesara demi kesenambungan hidup pada masa kini, lebih-lebih lagi di masa COVID. Kami menerima hampir 400 maklum balas yang pelbagai di Facebook Buletin TV3. Ada yang bernas, ada juga yang tak masuk akal. Lebih 90% mahu pengeluaran simpanan akaun 1 KWSP dibenarkan. Sebulat suara mahu pengeluaran sekali pada kadar maksimum RM10,000. Banyak perkara boleh dilakukan dengan wang sebanyak itu. Langsaikan hutang, kurangkan beban perbelanjaan serta memulihkan pendapatan. Perlu ada beberapa mekanisme yang terbaik supaya kita tidaklah memberikan secara lambakan sekaligus. Mungkin kita boleh membagi secara yang bersasar, semestinya bersasar, dan juga mungkin secara sebagai contoh bulanan pada kadar-kadar yang tertentu. Moratorium pinjaman secara automatik ke tahun depan juga antara harapan yang dititipkan. Bagi Lin Lindsay, moratorium patut dilanjutkan untuk penduduk di kawasan diisytihar PKPB dan PKPD yang membataskan aktiviti ekonomi. Sementara itu, pemberian bantuan tunai seperti BHH dan BPN dimohon agar diteruskan dalam kaedah berbeza secara bulanan dan berkala. Kita perlu memberikan bantuan secara yang berkala. Adakah ini sustainable ataupun boleh ditampung oleh kerajaan? Jawapan saya ya. Kerajaan mempunyai kewangan yang kukuh untuk meneruskan program ini secara yang berterusan, dan kalau kita lihat pun dari segi hutang negara pun masih lagi di bawah 60%. Jadi kita punya kadar defisit pun dijangka pada kadar 5.9% tahun ini. Jadi ruang itu masih ada. Turut dicadangkan adalah kemudahan infrastruktur yang lebih baik, terutamanya di kawasan luar bandar, baik dari segi sambungan jalur lebar yang lebih menyeluruh mahupun pembinaan jalan raya dan rumah mampu milik. Menurut pengguna Facebook Comel-Comel ini, kampungnya di Kota Belud, Sabah harus dinaik taraf agar tidak ketinggalan dengan arus pemodenan. Paras gaji minimum sektor swasta juga diminta dikaji semula dari paras RM1,200 kepada RM1,500. Modal perniagaan untuk golongan B40 dan belia juga, kata Saiful Bahari dan Azanis Abu Bakar, boleh dipertimbangkan. Dengan cara ini, boleh mencipta peluang pekerjaan dan membantu kelompok itu keluar daripada kempopong kemiskinan. Bagi Andrew Mutu, nasib pesara kerajaan yang telah berjasa berpuluh tahun dalam sektor awam harus dibela. Selain isu-isu rakyat yang dilontarkan, ramai bersuara tegas agar ahli politik tidak terus berdrama tentang soal siapa yang perlu berkuasa. Sebaliknya, terus fokus dengan agenda pembangunan negara dan memulihkan ekonomi negara. Kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang perlu bersatu hati di Parlimen esok dalam merencana hala tuju belanjawan kali ini yang berpaksikan rakyat. Malaysia kini berdepan krisis kesihatan, politik dan ekonomi. Soal kemampuan dan hutang kerajaan harus ditolak tepi. Sebaliknya, bantuan segera dan mencukupi untuk rakyat harus diambil peduli. Ramai yang mahukan pengeluaran simpanan akaun 1 KWSP dan lanjutan moratorium pinjaman sehingga ke tahun depan. Suka atau tidak, ini yang paling popular. Namun, mungkin tidak begitu realistik. Persoalannya, bukankah wajar bantuan luar biasa diberikan pada tempoh luar biasa? Raza Shazani Mohamad melaporkan. Mungkin dalam bentuk
potongan cukai kepada para pekerja ataupun ke atas majikan yang menyediakan kemudahan pengangkutan awam ataupun memberi allowance pengangkutan awam kepada para pekerja mereka. Diharapkan agar Belanjawan 2021 nanti dapat memberikan insentif untuk para pekerja menyediakan tempat kerja yang sesuai untuk mereka bekerja dari rumah. Di tahun 2020 ni basically sangat mencabar, especially dalam COVID ni. Tapi kita sebagai usahawan perlu survive juga dalam keadaan sekarang. Kita kena tengok apa yang market nak pada waktu ni. So saya harap dalam bajet 2021 ni banyak lagi bantuan kepada usahawan-usahawan seperti kami ni yang sekarang sedang cuba untuk survive juga dalam apa juga keadaan. Dan apa juga yang mendatang, kita cuba juga untuk survive. Dan saya mengharapkan kerajaan boleh menyokong usahawan seperti saya ini, bukan sahaja memberi duit kepada saya tetapi boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai untuk memberi kuasa yang lebih belah yang bagus sekaligus dapat menaikkan ekonomi kita. Apa yang kita expect dari tahun 2021 ini adalah bajet yang mengutamakan proses reskilling antara satu industri untuk dia jadi bridging kepada industri yang lain.